Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi memenuhi tugasan 1 EPP 3413, saya telah membuat kajian terhadap jurnal analisis faktor penentu kualiti pengurusan zakat, iaitu kajian terhadap Lembaga Zakat Selangor LZS di Sepang. Pensyarah saya Dr. Hairul Nizam bin Wahid dan saya Nurul Rashidah binti Roslan bernombor matrik A186758. Abstrak bagi jurnal ini. Kualiti perkhidmatan adalah satu elemen penting dalam menilai keupayaan institusi untuk memenuhi matlamatnya. Objektif bagi jurnal ini adalah untuk melihat faktor yang dijangka mempengaruhi kualiti perkhidmatan institusi zakat khususnya di daerah Sepang dengan menggunakan model Serviqua yang mempunyai 5 faktor iaitu yang pertama adalah kebolehpercayaan, bertindak balas, jaminan, empati dan akhirnya adalah kewujudan. Terdapat 103 responden yang terdiri daripada usahawan Muslim telah mengambil bahagian dalam menjawab soal selidik ini. Seterusnya, kita masuk pula kepada pengenalan zakat. Maksud zakat dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab iaitu zakah yang bermaksud bersih, suci dan subur, termasuklah berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan penerima zakat. Maksud zakat dari segi syarak pula, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Hukum zakat adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam. Ini merupakan model Serviqua, kualiti perkhidmatan. Terdapat 5 instrumen Serviqua, iaitu yang pertama adalah kebolehpercayaan yang bermaksud keupayaan semua pihak dalam proses memberi perkhidmatan seperti yang telah dijanjikan. Yang kedua adalah bertindak balas, iaitu kesediaan semua pihak dalam proses memberi perkhidmatan untuk membantu pelanggan dan menyediakan perkhidmatan dengan segera. Yang ketiga adalah jaminan, pengetahuan dan keramahan semua pihak yang terlibat dalam proses memberi perkhidmatan serta kebolehan dalam melahirkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Instrumen yang keempat adalah empati, sifat penyayang dan prihatin pihak pemberi perkhidmatan di institusi zakat kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah kewujudan, kemudahan fizikal dan peralatan yang terdapat di institusi zakat serta penampilan semua pihak yang terlibat dalam aktiviti memberi perkhidmatan. Jadual tersebut menunjukkan status bayaran zakat dan prestasi keseluruhan perkhidmatan. Kajian mendapati bahawa 51% responden yang membayar zakat dan 49% yang tidak membayar zakat. Dan 71.4% responden berpuas hati dengan perkhidmatan di Lembaga Zakat Sepang dan 28.6% lagi tidak berpuas hati dengan perkhidmatan di LZS. Yang seterusnya adalah hasil dapatan kajian. Jadual tersebut menunjukkan 2 model telah dibentuk dan dianalisis menggunakan analisis regresi logistik. Jika dilihat kepada model 1, hanya 2 pemboleh ubah yang signifikan iaitu faktor empati dan kewujudan. Kedua-dua pemboleh ubah tersebut berhubungan secara positif dan signifikan masing-masing pada aras keertian 10% dan 5% terhadap pemboleh ubah perkhidmatan keseluruhan LZS. Ujian padanan model 1 menggunakan kaedah Hosmer dan Lemon-Shoro mencatatkan nilai sebanyak 4.420 dengan 8 darjah kebebasan. Kedudukan ini menunjukkan bahawa model mempunyai padanan yang baik dengan data. Namun begitu, nilai R kuasa 2 pula yang menunjukkan variasi kesemua pemboleh ubah kepada model agak besar iaitu dalam lingkungan sekitar 53.1% hingga 75.9%. Model 2 pula menunjukkan terdapat 3 pemboleh ubah yang signifikan iaitu tahap pendidikan, bidang perniagaan serta faktor empati yang berhubungan secara positif dan signifikan pada aras keertian 10%, 5% dan 10% terhadap pemboleh ubah bayaran zakat perniagaan oleh usahawan.
Ujian padanan menggunakan kaedah Hausmer dan Lemershaw mencatatkan nilai sebanyak 10.833 adalah signifikan menunjukkan model ini mempunyai padanan yang kurang baik dengan data. Walau bagaimanapun, model 1 adalah lebih baik berbanding model 2. Dari segi nilai R kuasa 2, bagi model 2 masing-masing adalah bernilai dalam lingkungan 15.3% dan 20.4%. Ini menunjukkan variasi pemboleh ubah bebas bagi model 1 adalah lebih besar menerangkan pemboleh ubah bersandar. Oleh itu, jelaslah hasil kajian ini menunjukkan beberapa pemboleh ubah yang signifikan dan perlu diberi perhatian berdasarkan pemerhatian terhadap kedua-dua model ini. Model 1 adalah lebih baik berbanding model 2 kerana model mempunyai padanan yang baik dengan data. Oleh itu, data pemboleh ubah bebas yang signifikan iaitu faktor empati dan kewujudan perlu diberi perhatian oleh LZS. Seterusnya, kita masuk pula kepada isu zakat yang berkaitan. Isu zakat yang pertama iaitu dari aspek agihan zakat, iaitu asnaf yang sama menerima bantuan. Budaya agihan zakat sendiri oleh pembayar kepada asnaf fakir dan miskin tanpa melalui institusi zakat menyebabkan berlakunya pertindihan dalam penerimaan bantuan. Keinginan untuk mengagihkan zakat berikutan pembayar zakat ingin merasai kepuasan pengagihan zakat mereka sendiri dan syarikat pula untuk memenuhi tanggungjawab sosial. Oleh itu, usaha tersebut lebih baik dilaksanakan secara bersama institusi bagi mengelakkan pertindihan dan menyelaras penerima bantuan. Isu yang seterusnya adalah pengagihan zakat sendiri. Terdapat sebilangan masyarakat, sama ada individu atau syarikat korporat yang gemar mengagihkan zakat sendiri secara terus kepada 8 golongan, malah terdapat golongan yang menjadi amil yang tidak bertauliah kerana mengutip dan mengagihkan bagi pihak yang lain. Kita dapat melihat situasi ini dengan lebih jelas ketika bulan Ramadan terutamanya. Perkara ini akan menyebabkan berlakunya ketirisan terhadap statistik sebenar pengagihan zakat tersebut. Seterusnya adalah pengagihan zakat semasa pandemik COVID-19. Penularan wabak pada baru-baru ini telah memperlihatkan kecekapan institusi zakat menguruskan wang dana zakat dengan pantas dan berkebajikan. Skop agihan zakat kepada asnaf telah diperluas bagi menjamin kebajikan umat Islam terjaga. Pentafsiran asnaf fakir dan miskin dalam konteks pandemik boleh diperluas seperti kehilangan punca pendapatan, hilang pekerjaan dan pendapatan bulanan tidak mencukupi untuk menampung keperluan. Oleh itu, secara kesimpulannya, kualiti perkhidmatan memainkan peranan yang penting dalam industri perkhidmatan seperti perkhidmatan institusi zakat. Perkhidmatan yang baik dan berkualiti menjadi sebahagian daripada perkara asas kepada institusi untuk berjaya. Kesedaran untuk meningkatkan kualiti dalam setiap perkhidmatan yang disediakan ini bukan lagi menjadi perkara mudah, malah ia menjadi satu tanggungjawab berat untuk dilaksanakan. Perkhidmatan terbaik dihasilkan daripada sistem kerja yang terbaik. Oleh itu, LZS, Lembaga Zakat Sepang khususnya di daerah Sepang, perlu memperkemaskan proses kerja dengan menggabung jalin teknologi terkini bagi menghasilkan perkhidmatan yang sentiasa melebihi jangkaan pelanggan. Perkhidmatan ini perlu berteraskan kepada akhlak Islam dalam suasana yang menerapkan unsur ibadah selaras dengan tuntutan zakat yang ditunaikan bagi mendapat keredaan Allah SWT dan bukan selain daripadanya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.